Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk pembelajaran RPT tahun depan. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Ya, murid-murid. Untuk sesi kali ini adalah sesi lanjutan daripada dua sesi yang lepas. Pada dua sesi yang lepas, kita telah belajar bagaimana untuk menghasilkan beberapa lakaran. Seterusnya diikuti dengan penghasilan lakaran akhir beserta penambahbaikan. Kemudian disusuli pula dengan penghasilan jadual pengiraan kos. Jadi, pada sesi kali ini adalah sesi untuk kita mengaplikasikan atau menghasilkan produk yang telah kita rancangkan. Jadi, untuk menghasilkan rantai kitchen hari jadi ini, sebelum kita memulakan sebarang proses penghasilan, pastikan kita mengenali alatan dan juga bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk kita nanti. Jadi untuk menghasilkan produk ini, antara peralatan yang kita perlukan adalah, yang pertama sekali adalah lakaran akhir beserta penambahbaikan yang telah kita lakukan pada sesi yang lepas. Khususnya gunting untuk kita memotong, khususnya alatan jahitan, perlukan jarum dan juga benang. Okey. Khususnya bahan paling penting, murid perlukan kain felt. Okey, di sini cikgu milih color kuning dan juga color biru lah. Okey, untuk gabungan. Dan akhir sekali, untuk bahan mencantum, murid perlukan gam. Okey, kalau dapat gam yang lebih kuat seperti gam U pun boleh digunakan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan proses penghasilan ini. Okey, pertama sekali sila pastikan template yang kita ambil tu. Okey, ini lakaran cikgu hari tu. Okey, kita mulakan dengan menggunting mengikut garisan luar lakaran akhir kita tu. Okey, pastikan dia gunting elok-elok lah. Okey, okey. Terusnya ambil kain felt. Okey, ambil kain felt yang kita akan gunakan sebagai kitchen nantilah. Okey. Khususnya murid-murid boleh tekap. Okey, tekap mengikut luaran. Okey, ikut bentuk yang nak gunting lah. Okey, seterusnya kita akan gunting. Okey, daripada luar bentuk kitchen kita tu. Okey, dah jadi satu. Dan pastikan murid hasilkan dua bentuk. Kenapa dua bentuk? Sebab kita nak ada depan dan belakang. Okey, seterusnya kita boleh susun atur reka bentuk kita lah. Okey, kita boleh letakkan design yang kita lakar tu. Beberapa lapisan terpulang kepada kreativiti. Pada kerja cikgu ni, cikgu dah buat draft, letakkan pemegang, mata dan ni. Okey, seterusnya kita akan mulakan proses jahitan. Okey, pertama sekali kita akan mula masukkan benang ke dalam jarum. Okey. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan sedikit kaedah lah untuk memasukkan benang. Okey, selain daripada kita menggunakan kaedah Kia, ini juga kita boleh gunakan sebagai kaedah anchor, di mana kita akan hasilkan hujungnya dimatikan ataupun berbentuk anchor di belakang lah. Bila kita buat macam ni, kita akan dapat benang yang dimatikan di bahagian hujung. Okey, sini kita akan mulakan proses jahitan. Okey, di sini cikgu akan mula menjahit bahagian muka dahulu. Untuk kitchen cikgu ni lah. Okey, cikgu hasilkan jahit. Kita mulakan dari bawah. Kita akan jelujurkan jahitan. Okey, jahit dia elok. Murid-murid boleh dapatkan bantuan ibu bapa lah untuk melakukan jahitan ni. Kalau tak tahu. Tapi cikgu sarankan kalau boleh belajar, dan kalau perlukan bantuan barulah dapatkan bantuan ibu bapa untuk membantu murid mendapatkan jahitan yang kemas. Okey. Seterusnya, matikan jahitan tersebut. Okey, masukkan sedikit. Okey, masukkan sedikit jarum, keluarkan. Jangan terus matikan, tetapi sembatkan saja jarum tersebut ke situ dan kita boleh matikan melalui masuk lubang yang terakhir.
Dan di sini kita akan dapat satu bentuk jahitan yang kemas. Okey, di mana kita telah mematikannya dengan memasukkan sebanyak 2 kali loop. Jadi benang tak akan meretah lah. Jadi lebihan benang kita akan potong. Okey, dah kita dapat dah bentuk untuk muka. Okey, bagi murid yang susah untuk menjahit, tak ada masalah. Kita boleh gunakan gam saja. Tapi kalau boleh kita selang-selilah dengan menggunakan jarum, benang dan jarum serta gam. Okey, jadi untuk komponen ataupun bahagian-bahagian yang kecil, cikgu gunakan gam saja untuk penghasilan kitchen cikgu ni. Sekarang cikgu lekatkan mata. Okey, cikgu tak jahit, cikgu lekatkan mata. Okey, dan untuk kemaskan cikgu akan jahit sedikit untuk memastikan kedudukan itu terletak kukuh dan boleh bertahan lama. Okey, di sini cikgu jahit. Okey, mengikut kreativiti murid-murid. Cikgu jahit beberapa kali di sini. Okey, di mana cikgu sulamkan mata yang berwarna hijau itu dengan anak mata berwarna oranye. Okey, jadi perkara ini cikgu akan ulangi untuk bahagian selain seterusnya. Okey, untuk menghasilkan mulut di sini, cikgu buat sedikit sketch ataupun lakaran dan cikgu akan gunakan benang hitam untuk menampilkan bahagian mulut kitchen cikgu inilah. Okey, jadi terpulang pada murid-murid mengikut kreativiti masing-masing. Dan sila pastikan apa yang murid hasilkan itu adalah berdasarkan lakaran yang murid buat pada minggu lepas. Okey, seperti biasa matikan benang. Okey, dah selesai untuk bahagian reka bentuk muka. Okey, sekarang kita akan mula mencantumkan bahagian belakang yang kita potong tadi bersama dengan bahagian hadapan. Okey, bersama letakkan ribbon iaitu tangkai kitchen kita. Masukkan kertas keras. Murid juga boleh memilih sebarang bentuk ataupun bahan yang sesuai, sama ada span pun boleh, tapi di sini cikgu gunakan kertas. Okey, supaya cikgu nak dapatkan satu komposisi dalaman kitchen yang keras. Di samping kain felt di luar yang lembut. Okey, cikgu tampalkan. Bila cikgu tampalkan di sini, cikgu dah dapat satu bentuk kitchen. Tapi kitchen ni belum siap lagi. Jadi sekarang cikgu akan buat kemasan untuk kitchen cikgu. Okey, dah. Cikgu akan buat kemasan dari segi bahagian tepi ataupun klaim. Okey, klaim ni cikgu akan gunakan benang berwarna coklat untuk memastikan kemasan di bahagian tepi tidak terburai. Okey, jadi cikgu akan mula menjahit dari sini dan cikgu akan pastikan semua jahitan akan dilakukan pada setiap klaim. Okey, pada setiap klaim sehingga bertemu kembali pada peringkat awal masukan tadi klaim lah. Okey, jadi kita akan buat dah. Kita buat sampai ke sini. Okey, bila kita buat, kita matikan beberapa kali dengan loop. Okey, matikan beberapa kali. Okey, dan kitchen kita dah nak hampir selesai dah. Okey, kita masukkan, kita matikan benangnya dan jangan lupa potong lebihan benang. Okey, potong lebihan benang. Okey, sekarang kitchen kita dah terhasil. Okey, langkah terakhir adalah memasukkan ring kitchen. Okey, jadi kita dah masukkan ring kitchen dan kitchen kita dah siap. Cantik kan? Okey, jadi murid boleh cuba di rumah bersama bantuan ibu bapa.